Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 88 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif kes yang telah pulih sepenuh daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 4,864 kes, iaitu bersamaan dengan 74.43% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 8 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 68 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 57 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,535 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,564 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 68 kes baru yang dilaporkan hari ini, 4 adalah kes import daripada warga negara yang pulang dari luar negara, iaitu 3 daripada United Kingdom dan 1 daripada Amerika Syarikat. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 64 kes, di mana sebanyak 3 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sehingga kini seramai 18 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 107 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti yang dimaklumkan pada 2 Mei 2020, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti satu kluster yang melibatkan warga pekerja di sebuah kilang di Perdas Negeri Sembilan. Kluster ini mula dikesan apabila seorang kaki tangan hilang tersebut didapati tidak sihat dan mula mengalami gejala demam, batuk, sesama, sesak nafas dan sakit kepala dari mulai 5 April 2020. Beliau telah mendapatkan rawatan di klinik kesihatan dan ujian COVID-19 telah dijalankan pada 10 April 2020 dan pada 12 April 2020 keputusan ujian pengesanan COVID-19 disahkan positif. Susulan itu, siasatan dan saringan bagi kontak rapat kaki tangan tersebut telah dijalankan. Sehingga 8 Mei 2020 jam 12 tengah hari, seramai 786 orang telah disaring dan diuji untuk COVID-19. Mereka terdiri daripada pekerja kilang, ahli keluarga mereka dan semua rakan-rakan karib kes indeks tersebut. Daripada jumlah keseluruhan, 60 kes didapati positif. Kes negatif adalah 286 dan 440 orang masih menunggu keputusan. Kes-kes positif kluster ini melibatkan 7 warga negara Malaysia dan 53 bukan warga negara Malaysia, iaitu 25 warga negara Nepal, 18 kes warga negara Bangladesh, 8 kes warga negara Indonesia dan 2 kes warga negara Myanmar. Punca jangkitan bagi kluster ini masih di dalam siasatan. Warga pekerja yang mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan seperti demam, batuk maupun kesukaran untuk bernafas perlu segera mendapatkan rawatan kesihatan di klinik kesihatan berdekatan dan digesa supaya tidak pergi bertugas. Mereka yang bergejala juga perlu memakai penutup mulut dan hidung. Selain itu, warga pekerja juga dinasihatkan supaya sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi,
terutamanya kebersihan tangan seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan sanitizer. Bagi memelihara kebajikan pekerja dan persekitaran tempat kerja yang selamat, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menyediakan panduan mengendalikan isu-isu berhubung wabak berjangkit termasuk novel coronavirus di tempat kerja yang telah dimasukkan ke dalam garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia iaitu bilangan 5/2020. Para majikan perkhidmatan iaitu perkhidmatan essential services dan sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi hendaklah melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Iaitu yang pertama, mengarahkan dan membenarkan pekerja untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan oleh pengamal perubatan berdaftar atas bayaan majikan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 60F Akta Kerja 1955. Yang kedua, membenarkan cuti sakit bergaji atau kelayakan menerima rawatan bagi pekerja yang mempunyai gejala jangkitan. Begitu juga pastikan langkah-langkah pencegahan berikut adalah dilaksanakan di tempat kerja, iaitu yang pertama, pemeriksaan suhu badan dan gejala sebelum memasuki premis kerja. Yang kedua, penyediaan tempat mencuci tangan ataupun hand sanitizer. Yang ketiga, kerap melaksanakan proses pembersihan dan pembasmian kuman terutamanya di ruang guna sama. Yang keempat, amalan jarak sosial selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter termasuk di ruang kerja dan ruang makan seperti yang pertama, elakkan berada di kawasan yang sesak iaitu crowded space. Yang kedua, elakkan pekerja berkumpul di kawasan yang tertutup confined space secara beramai-ramai pada masa yang sama seperti di ruang makan, pantry ataupun ruang solat. Yang ketiga, kekalkan jarak 1 meter ketika bercakap bersemuka dengan orang lain iaitu close conversation. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 8 Mei 2020 yang melibatkan 2 lokaliti. Lokaliti yang pertama ialah Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur iaitu ada pertambahan 3 kes dan 1 kes adalah di luar kawasan PKPD, menjadikan jumlah kes positif ialah 192 kes dan 82 kes adalah di luar kawasan PKPD. Ia melibatkan 118 bukan warga negara dan 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti kedua ialah Selayang Baru, tiada pertambahan kes, kekal jumlah 52 kes yang melibatkan 36 bukan warga negara. Daripada 366 madrasah dan sekolah tahfiz, 18,158 pelajar, guru dan kaki tangan telah dikenal pasti dan seramai 9,695 individu telah menjalani saringan dan ujian COVID-19. Daripada jumlah tersebut, 424 bersamaan dengan 4.4% didapati adalah positif COVID-19. Seterusnya, untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, setakat ini bilangan sampel diambil dan diuji adalah 36,587. Bilangan yang positif ialah 2,340 melibatkan 5 generasi. Pada generasi ketiga ada pertambahan 3 kes hari ini. Seterusnya dimaklumkan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara dari 3 April sehingga 8 Mei 2020, di mana 30,333 individu telah pun dikuarantinkan.
Daripada jumlah tersebut, 17,726 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif COVID-19 ialah 339 kes, iaitu ada pertambahan 4 kes hari ini, iaitu 3 kes daripada United Kingdom dan 1 kes daripada Amerika Syarikat. Seterusnya, laporan COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 8 Mei 2020, iaitu kluster pedas. Sebagaimana saya telah sebut awal tadi, pertambahan 52 kes baru menjadikan jumlah kes 60 kes, di mana 53 adalah bukan warga negara dan 7 kes adalah warga negara. Dan kluster-kluster yang lain tiada pertambahan kes. Dan ingin dimaklumkan, kluster yang telah tamat tempoh pemantauan sehingga 8 Mei iaitu melibatkan 2 kluster, di mana dua kluster tersebut telah pun tiada kes baru dilaporkan untuk tempoh 28 hari. Iaitu kluster yang pertama ialah Bandar Baru Bangi, iaitu majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, dan jumlah kes yang terlibat adalah 96 kes dan tiada kematian. Kluster yang kedua ialah Selayang, iaitu kluster Selayang melibatkan jumlah 6 kes dan tiada kematian. Seterusnya dimaklumkan keupayaan harian makmal ujian COVID-19. Setakat ini keupayaan kita ialah 20,635 sampel dan ujian seharian adalah 14,557 kes sampel bersamaan dengan 91%. Dan saya buka sekarang ini kepada pertanyaan jika ada apa-apa soalan. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Saya Iskandar Dewi Taharian. Hari ini ada berlangsung mengenai muzakarah berkaitan solat Jumaat. Dan difahamkan KKM pun turut hadir dalam solat itu. Adakah dibincangkan mengenai solat tarawih atau solat raya? Dan apakah nasihat KKM dalam mesyuarat muzakarah tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi hari ini pagi tadi saya telah hadir ke muzakarah Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan dan saya telah memberi pembentangan perkembangan COVID-19 di negara kita dari bermula sampai kini dan juga mungkin dalam tempoh jangkaan kita dalam tempoh 2 minggu dan juga 4 minggu. Jadi ada banyak kes ataupun perbincangan yang dijalankan dan saya telah menjawab semua soalan-soalan yang sedia ada dan juga kalau ada kemusykilan dan sebagainya. Jadi penerangan telah diberikan sebaik mungkin kepada mereka yang hadir atau ahli jawatan kuasa muzakarah tersebut supaya mereka dapat keterangan ataupun maklumat yang terkini dan juga perkembangan yang terbaru untuk kita bincang bersama. Jadi kita berharap kepada kebijaksanaan muzakarah tersebut untuk memberikan pandangan dan juga sebarang keputusan daripada muzakarah tersebut akan dibentangkan di Majlis Raja-Raja. Setakat ini ada berapa kes sporadik yang KKM masih tidak pasti lagi punca penularan, dan soalan kedua, selepas Sabah dan Sarawak menerima 20,000 rapid test kit, berapa penduduk telah menjalankan ujian dengan rapid test kit ini dan keputusannya? Ya, setakat ini kalau kita lihat kes-kes sporadik semakin berkurangan. Jadi kita lihat pada peringkat awal dan juga pada awal April ada peningkatan kes-kes sporadik, iaitu kes-kes ID dan juga kes-kes sari. Tetapi kebelakangan tempoh seminggu kita dah kurang dapatkan kes-kes, kurang pada 3 kes, jadi sari dengan ID. Dan apa yang kita lihat sekarang ni adalah kita melaksanakan surveillance. Jadi surveillance kepada ID, iaitu mereka yang ada gejala, demam, sesama dan sebagainya, iaitu di klinik-klinik Sentinel, dan juga kes-kes radang paru-paru yang datang masuk ke ward ataupun ICU, kita juga saring untuk COVID-19. Dan kita juga melaksanakan saringan kepada kes-kes contohnya
daripada yang mereka perlukan pembedahan kes-kes kecemasan dan yang separa kecemasan. Dan setakat ni kita dah laksanakan saringan 7,593 kes. 7,593 kes saringan kepada mereka yang akan masuk ke Dewan Bedah, iaitu untuk kes-kes kecemasan dan separa kecemasan yang dilaksanakan di hospital Kementerian Kesihatan, dan daripada jumlah tersebut hanya 5 kes yang kita dapati positif COVID-19. Berarti kadar positif adalah lebih kurang 0.1%. Yang itulah saringan kita yang kita laksanakan dalam untuk pastikan sama ada kes-kes sporadik dapat dikesan. Jadi kalau kita lihat jumlah kes sporadik ialah lebih kurang 0.1% dan kes sporadik semakin berkurangan. Yang itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua tadi? Untuk Sabah dan Sarawak, untuk rapid test kit antigen, telah kita pun agihkan 10,000 kepada Sabah dan Sarawak, Sabah dan 10,000 kepada Sarawak, dan juga 15,000 kepada negeri Johor dan 15,000 ke KLIA dan KLIA 2. Jadi kita sekarang ni dalam proses menjalankan ujian tersebut, dan kita belum lagi dapat kumpulkan data-data daripada empat tempat tersebut, iaitu KLIA, KLIA 2 dan juga Johor, Sabah dan Sarawak. Tetapi jadi test kit mereka telah mula jalankan ujian tersebut. Contohnya di KLIA, saya dimaklumkan semalam dah 36 kes dah dijalankan untuk penumpang transit, contohnya mereka boleh laksanakan. Tetapi yang KLIA 2 belum lagi beroperasi sepenuhnya. Jadi yang bio safety cabinet masih kita dah agih ataupun kita dah tempatkan di KLIA 2, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Jadi semalam mereka menggunakan KLIA, iaitu untuk test di KLIA, biosafety cabinet di KLIA. Jadi 36 kes telah dijalankan. Tetapi masa yang diambil daripada KLIA 2 ke KLIA lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah macam tu. Sebab untuk kita hantar spesimen daripada KLIA 2, lepas tu dia ada test dan keputusan dimaklumkan kembali. Jadi kita kena pastikan yang kalau kita boleh mengoptimalkan dalam proses ujian ni, masa dikurangkan 45 minit contohnya, dan juga keputusan dapat dimaklumkan secepat mungkin. Assalamualaikum Dato'. Emir Zainal from The Edge. We have started the conditional MCO since Monday. I was just wondering what do you make out of it? What observations can you make? Because you've mentioned before a lot of times about soft landing. Do you think we are getting to the right approach right now? So when we started on the 4th of May, and obviously there's a lot of apprehension in terms of a response from the public. But we realized that, big factory, for example, they comply to our SOP very well, and which means they have the capacity, they also have the means to provide the services, and in fact, to comply with the SOP. So the compliance is very high among the big factories. So our concern is the smaller industries to comply. But having said that, our SOP is not that difficult to comply. First, social distancing. Second, hand washing. Third, put on a mask. And, try to avoid public gathering. So that is our SOP for them. So we hope that they can actually comply to the simple measures that be done. And also certain industries, they have a certain requirement. So we believe that if education and in terms of awareness is there among the public, I'm sure they can actually comply. As you look into MCO 1, the compliance is very high, about 90%, but still you have 5% that's not complying to the MCO. Likewise, we expect the majority of the public will comply to this new conditional MCO. So we hope that we will know the effect after 2 weeks, for example. We are monitoring every day to see whether we can achieve the target or we can succeed in terms of maintaining and control the cases.
So maybe perhaps another week or two, we can see the effect. Whatever we plan today, we'll see the effect in next 10 to 14 days. So we are monitoring it closely, and that is where our policy will be based on the response in the compliance of the public, the responsibility of the public. So we urge the public to come up with a high social discipline, social distancing, social compliance, and social responsibility. If we are together, I'm sure that we can actually break the chain of COVID transmission in the community. Do you think that the objective of soft landing has been achieved? And also, has there been discussions whether MCO will be lifted on May 12? Well, when we talk about soft landing, it is a plan for exit strategy. At the moment, we are not actually in the exit strategy. We are only giving, in terms of easing the restriction of MCO, and we came up with the conditional MCO. This is indeed a soft landing, because border control is still ongoing. In fact, we are tightening the border control, and daily, in terms of monitoring of the cases, for example, we are still engaging with the public to inform them about our cumulative cases, our active cases, and even the death. More importantly is that the monitoring process is ongoing. Third is when we also share with the public our capacity in our hospital, as well as our public health response into the COVID-19, especially to the PKPD area and also the clusters area. And fourth, we also have shared with the public the action plan that we have working with the Jabatan Kebajikan Masyarakat to protect the elderly, for example, and those at high-risk group. So we maintain that, we continue to promote that please stay at home, because this is where the home is the safest environment. So we continue to do that. Now the fifth is that to empower the public to follow our SOP, especially the workers are going to work, you have to comply with our SOP. The rest sector, for example, the students, education sectors and all that, please stay at home. Be safe at home. So that is our message to the public. And the last is in terms of empowerment, public empowerment, so that the public himself, for example, if someone is not complying, the public will take action. This is community awareness, community empowerment, so that they can protect their own community. I think these are the 6 strategies. But this 6 strategy is being used by WHO, 6 criteria WHO for exit strategy. But we are not in the exit strategy yet. We are only giving to ease the restriction or MCO. So we are already embracing the 6 criteria. So as long as we can comply to the 6 criteria, I think we have an opportunity or a chance for us to make a big difference to protect our health as also to protect our economy. So if this is a win-win, then we can actually achieve protection of our economy and our health. So ultimately, I think once we can do that, then only other sectors we will consider to open slowly but surely. Assalamualaikum Datuk, saya Afiq dari Bernama TV. Datuk, sekolah Taman Asuhan Kanak-kanak Taska sebelum ini dibenarkan beroperasi. Namun ada dakwaan yang mengatakan sekolah Taska swasta dan International School dibenarkan beroperasi minggu hadapan sebab dia punya pengurusan dah menerima kebenaran namun dengan SOP yang ketat. Adakah benar dakwaan ini, Datuk? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita telah pun terima permohonan daripada kilang-kilang dan juga industri supaya kita pertimbangkan membuka taska. Mereka sebab pekerja bila bekerja, anak-anak mereka diletakkan di taska tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan masih meneliti dengan permohonan tersebut, dan kita risau dan kita juga bimbang ialah kawalan kanak-kanak tersebut. Kalau kita lihat kat taska, sebelum COVID-19 pun jangkitan contohnya mulut dan tangan dan mulut, hand foot mouth disease contohnya masih berlaku di kalangan taska. Jadi jangkitan mudah di taska dan di taska di tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita masih belum lagi memberi sebarang keputusan, tetapi kita tengah meneliti dengan sebaik mungkin.
Melainkan kalau kita boleh hadkan, contohnya pengurusan kanak-kanak tersebut one to one ataupun tempat yang khas, baru kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau kita kumpulkan semua kanak-kanak di satu tempat, jadi itu menjadi satu perhimpunan ataupun kerisauan Kementerian Kesihatan. Jadi kebolehjangkitan tu akan meningkat kalau kita menggunakan kaedah lama. Jadi Kementerian Kesihatan tengah pertimbangkan kaedah-kaedah inovasi baru. Jadi baru kita boleh memberi keputusan yang muktamad. Setakat ni kita belum lagi, tetapi ada banyak permohonan untuk membuka taska. Jadi sebelum kita memberi laluan untuk membuka taska, kita pastikan keselamatan kanak-kanak tu terjamin. Okey, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.